kita belajar ni nak kena smart. Uh, exam online, online pula. Face to face face to face. Sebab kelas kita ni kalau ikut sebenarnya dah face to face. Kalau ikut course information untuk semester ni, 70% face to face, 30% online kelas. Ujian kita akan buat face to face pada waktu kuliah lah, dalam bilik kuliah nanti. Okey. Kalau saya buat ujian online untuk fiqh ibadat ni macam mana kan? Susah dari sudut mana? Iyalah dah lah subjek senang, lepas tu online pula, boleh buka buku, boleh buka nota kan. Soalan subjektif ke objektif ke, soalan belum tentu. Tak kira lah subjektif ke objektif ke, yang penting awak baca lah. Saya pun tak buat lagi soalan. Jangan risau, ni subjek yang senang. Saya nak cerita balik tadi, kalau awak nak tanya, sebaiknya awak on mikrofon. Takut nanti saya tak terbaca. Awak punya tanya secara langsung, verbal. Kalau takut saya tak terbaca. Okey. Saya nak Maaf, cerita. Ya, Raidah nak tanya apa? Kalau untuk soalan tu nanti subjektif atau objektif ke dua-dua ada? Kemungkinan besar dua-dua ada. Saya tak boleh nak confirm lagi sebab soalan saya tak buat lagi. Tapi saya bercadang, saya rasa kalau bab fiqh ibadat ni saya rasa subjektif atau struktur macam tu. Dia subjek mudah sangat kalau saya objektif. Terlalu mudah sangat untuk subjek ni. Kan? Mudah sangat. Ialah puasa, solat. Kan? Macam kalau kita buat objektif macam kartun jadinya. Macam sekolah rendah. Kan? Saya nak buat objektif macam mana bab solat. Cuba awak bayang cerita pada saya. Macam mana nak buat soalan bab solat? Nak semayang kena ambil A, wudu. B. Jadi macam dia punya kualiti tu. Macam kualiti soalan tu rasa macam pelik sikit. Kan? Itulah, nantilah tak apalah saya fikir. Kemungkinan kalau ada mungkin, saya pun tak pasti lagi. Tapi saya bila awak tanya tu saya terfikir macam kalau nak kira senang, bagi saya senang objektif, nak nanda senang. Senang nak nanda, saya tak sakit kepala, tak ambil banyak masa. Tapi nak buat soalan tu biar jadi standard universiti tu susah. Nak buat soalan jadi standard universiti, beza daripada sekolah rendah, sekolah menengah tu susah. Bab puasa ni. Macam tu. Bab solat pun sama. Nantilah kita tengoklah macam mana saya dapat ilham nanti kita tengok. Okey, balik semula pada cerita saya tadi. Saya nak cerita pasal how to study smart. Macam mana nak study smart di peringkat universiti. Most of the student ni, kebanyakan pelajar ni, dia orang salah strategi. Biasanya subjek-subjek susah, dia orang bagi more participation, fokus kepada subjek yang susah. Subjek yang susah nak dapat A, awak fokus, kemungkinan awak dapat A, kemungkinan awak tak dapat A pun. Sebab chances to get A for the difficult subject is quite, maknanya slim lah. Too slim. Agak susah lah. Nama lagi subjek susah nak dapat A, susah nak dapat A. Baguslah awak bagi more attention, is okay. Tapi yang salahnya ialah bila awak bagi lebih fokus pada subjek susah dan awak mengabaikan subjek yang senang. Sebab ini senang dia tak apa. Kan? Awak bagi fokus pada subjek susah. Nanti yang dikejar tak dapat, yang dikendung keciciran. Dalam belajar ni awak nak kena pasti mana subjek yang awak rasa boleh dapat A, itu awak nak kena paku betul-betul biar dapat A. Pastikan dia dapat A. Gitu. Subjek ni awak nak kena pastikan dia dapat A lah sebab senang. Kita pasal taharah, puasa, zakat, ni benda yang awak nak belajar. Okey, itu pesan saya. Jadi sila baca daripada awal sampai bab puasa hari ni yang saya nak ceritakan. Sampai bab puasa. Okey, boleh? Okey, kita tengok kehadiran hari ni dah 25. Okey. Apa ni ada baik Dr. Terima kasih. Okey. Okey, jom kita, awak nak off kamera, boleh off lah. Bila saya share screen, awak boleh off kamera. Nanti bila kita nak sembang balik, kita on kamera. Okey. Ni nota bab puasa.
Okay, nampak tak saya punya screen, slide? Nampak. Nampak kecil sangat ke? Saya besarkan sikit. Okay, nampak Okay, puasa. Apa yang saya nak cerita dalam bab puasa ni? Saya pun tak tahu nak cerita apa bab puasa ni sebab awak dah biasa dengan puasa. Orang kita ni, kadang-kadang kita jadi ada ramai, kita pelik ramai. Di kalangan kita, saya tengok ada daripada kawan-kawan saya yang saya ni suka mancing, saya join geng mancing ni. Saya duk perhati puasa memang dia orang puasa, solat tak nak, itu saya pelik. Ramai macam itu. Dia orang tak semayang tapi puasa. Saya pelik. Tapi tak apalah. Sekurang-kurangnya puasa lah daripada tak semayang tak puasa langsung lagi teruk. Kan? Tapi ramai di kalangan kita yang kita nak bagi tahu semayang tak, puasa ya. Oh, kita jadi pelik juga. Kenapa? Pelik lah, tak boleh nak fikir macam mana. Padahal semayang tu sekejap je, 5 minit, 10 minit je untuk solat. Puasa ni tak makan tak minum daripada pagi sampai ke maghrib kan. Tapi dia orang boleh puasa tapi tak semayang. Ini berlaku dalam masyarakat. Pelik. Tapi itu menunjukkan orang kita ni biasa dengan puasa. Lebih-lebih lagi awak ni dah belajar bab puasa ni daripada tadika pasti lagi kan. Kalau yang masuk pasti tadika lagi kan. Cikgu dah ajar puasa, bab solat pun cikgu dah ajar. Sekolah rendah pun awak dah belajar, sekolah menengah pun awak dah belajar. Tapi tak apalah. Mungkin dulu kita belajar secara orang kata apa yang asas-asas saja. Hari ni mungkin kita tengok mana-mana perbincangan. Saya tak akan pergi detail pada yang asas-asas yang awak dah tahu ni. Mungkin kita akan cari mana-mana yang kita rasa penting ataupun perlu kita baca semula. Mungkin kita dah belajar dulu tapi kita tak ingat. Pensyariatan puasa. Pensyariatan puasa ni maksudnya pensyariatan apa? Pensyariatan perundangan. Pensyariatan perundangan puasa. Penetapan puasa sebagai satu hukum agama. Pensyariatan. Berlaku bila puasa ni, bila sebut puasa ni, puasa ada macam-macam. Puasa qada, puasa ganti, puasa sunat sunat puasa. Yang kita nak bincang ni puasa Ramadan, pensyariatannya. Bila? Difardukan pada bulan Syakban tahun kedua Hijrah. Turunnya firman Tuhan, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini biasa awak dengar dan saya rasa awak dah hafal. Dalam TV pun keluar selalu bila masuk nak masuk bulan Ramadan. Bila masuk bulan Ramadan, sebelum masuk bulan Ramadan TV dah keluar. Ayat ni biasanya awak dah biasa dengar. Wahai orang-orang yang beriman, ditulis ke atas kamu. Maksudnya difardukan, diwajibkan, ditetapkan ke atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas umat yang sebelum kita. La'allakum tattaqun. Umat yang sebelum kamu, la'allakum, semoga-moga kita semua ni menjadi orang yang bertakwa. Daripada ayat ni apa yang kita faham? Daripada ayat ni. Kan kalau keluar daripada ayat ni apa yang kita faham? Yang pertama kita diwajibkan puasa. Yang kedua kita dapat tahu bahawasanya puasa ni adalah satu ibadat, bukan ibadat baru. Sebaliknya ibadat yang sudah ada sebelumnya. Di mana umat Islam pada masa tersebut, orang Arab pada masa tersebut khasnya, sudah tahu ada amalan ibadat puasa ni. Kan? Ditulis, diwajibkan kepada umat sebelumnya. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa dan sebelumnya. Itu yang kedua yang kita dapat kupas daripada ini. Yang ketiganya ialah puasa ni sebagai kayu ukur kepada ketakwaan seseorang. Puasa ni adalah satu ujian yang Tuhan tentukan kepada kita dan daripada situlah
ketakwaan kita, level takwa kita ni diukur. Hanya Tuhan yang tahu. Sebab tu ada mafhum daripada hadis, pahala puasa ni Tuhan akan tentukan. Dia tak kata berapa kan. Sebab apa? Tak sama. Level tak sama. Orang yang menempuh cabaran berpuasa, ujian berpuasa, tak sama. Kadang-kadang orang tu dia ada masalah. Sakit, masalah, lapar. Kan? Ada orang puasa tak rasa apa-apa. Saya beres je puasa. Kan? Kalau nak berbuka pukul 12 malam pun saya okey. Kan? Ada orang dia terpaksa menahan. Kesabaran dia, kelaparan dia tak sama. Jadi tahap kesabaran, ujian tak sama, Tuhanlah akan menentukan sejauh mana orang tu menempuh ujian tersebut demi tuntutan kepatuhan kepada suruhan Tuhan. Okey. Dia tulis sini dalam nota seterusnya, walau bagaimanapun kewajipan puasa Ramadan ni tidak pernah disyariatkan sebelumnya. Tadi dia kata difardukan kepada kamu sebagaimana difardukan kepada umat yang sebelum kamu. Seperti yang difardukan. Saya dah bagi tahu tadi, puasa ni bukan ibadat baru. Ibadat yang sudah dikenali pun di kalangan masyarakat Arab pada masa tersebut. Bahkan kalau kita tengok hari ni, dalam agama-agama lain pun ada puasa ni. Tapi berbezalah dengan kita. Dari sudut beberapa perkara, aspek, konsep. Kan ada umat manusia mengikut agama mereka berpuasa tak makan makanan berdarah, makan hanya vegetarian sahaja, makanan telur boleh makan, ayam tak boleh makan. Ada juga macam gitu puasa. Ada yang puasa minum tak apa, makan tak boleh, macam-macam. Ada yang puasa siang boleh makan, malam tak boleh makan. Ada juga kan, agama macam-macam. Jadi kalau kita tengok di sini, kenyataannya dia kata walau bagaimanapun kewajipan puasa Ramadan tidak pernah disyariatkan sebelumnya. Jangan salah faham. Puasa ibadat dia tu sudah ada. Yang tidak adanya ialah puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan ni dikhususkan hanya pada umat Nabi Muhammad. Sebelum tu mungkin orang puasa tak menentu, puasa hari Isnin ke, puasa hari puasa yang tidak menentu. Tapi puasa sepanjang bulan Ramadan, sebulan bulan Ramadan itu tiada diamalkan sebelumnya, diperkenalkan pada umat Nabi Muhammad sahaja. Ibadat puasa tu secara orang kata umumnya sudah ada, tapi khusus kepada puasa Ramadan itu kepada umat Nabi Muhammad sahaja. Itu introduction lah pada bab ni lah. Saya tak akan pergi detail lah. Kita akan cari mana yang ni semua adalah ayat Quran, hadis berkenaan dengan kepaduan puasa. Saya tak akan baca. Nanti kalau saya baca pun takut bosan juga, awak dah tahu banyak. Okey, kita boleh tengok kat sini. Perbincangan tentang hukum meninggalkan puasa. Sama juga dengan bab semayang ke, haji ke, zakat ke. Bila kita nak cerita pasal perbincangan hukum ni, sama sahaja. Mengikut Syafi'i, mengikut Hambali, kan ada perbezaan. Kita dah tengok sebelum ni dalam bab solat. Mengikut Syafi'i, kaedah mengikut Syafi'inya, tak kira puasa ke, zakat ke, haji ke apa ke, kalau ianya ditulis, difardukan dalam Al-Quran ditulis, dia tak buat, tapi dia tidak ingkar kefarduan, dia tak kafir. Cuma dia dianggap sebagai fasik. Tapi kalau kita tengok bab solat sebelum ni, dalam bab solat sebelum ni, mengikut Hambali, orang tak semayang, kafir. Tapi mengikut Syafi'i, Hanafi, orang tak semayang, tapi dia tahu semayang tu wajib, dia tak ingkar. Cuma dia malas. Itu dianggap fasik. Ringanlah. Yelah kita kata ringanlah. Tapi fasik ni, berat juga sebenarnya. Fasik ni, orang fasik ni dia adik-beradik juga sebenarnya. Dengan kafir ni. Kan? Orang fasik, orang zalim ni kategori yang Tuhan sebut dalam Al-Quran. Orang-orang yang dimurkai.
Sama sebelum ni kalau awak baca dalam bab solat, kerajaan hendaklah minta dia tangkap. Kalau kita tengok bulan puasa ada operasi kan daripada majlis, daripada penguatkuasa agama kan. Kalau ditangkap, minta dia bertaubat. Minta dia bertaubat. Kalau dalam sebuah kerajaan Islam kan, dia ada peraturan dia yang lebih detail lagi. Kan seperti kalau tak mahu bertaubat hendaklah dibunuh. Sebagaimana hukum wuduk kata orang murtad. Ada pandangan begitu. Kan? Jadi nak sampai ke tahap dia bunuh tu bukan senang, bukan tangkap, okey kamu wajib bertaubat, tak nak bertaubat, okey bunuh. Taklah begitu. Dia ada step-step dia kan, ditahan, dipenjarakan kan. Sehingga kalau berlaku penentangan terang-terangan kan, ada pandangan mengatakan boleh sampai kepada bunuh, hukuman bunuh. Orang yang meninggalkan puasa tanpa keuzuran dan tidak mengingkari kewajipannya, seperti dia berkata, ni fasik kita dah cerita tadi. Okey, hikmah berpuasa. Kalau keluar soalan hikmah berpuasa ni, saya rasa awak boleh jawab lah, tak baca pun. Kan? Tak semestinya jawapan awak itu sama macam apa yang dinyatakan di sini. Kan banyak hikmah puasa ni. Kan ini ditulis 4 saja. Kan awak boleh jawab selain pada 4 ni. Asalkan ianya memberi maksud, ada isi, kena isi dia tu dengan soalan hikmah puasa tu, tak ada masalah. Awak boleh dapat markah. Kan kalau dia tanya, awak tak tengok pun awak boleh jawablah, bagi 5 hikmah puasa. Kan apa dia? Dia kata sini apa dia? Mendekatkan diri dengan Tuhan. Ialah bila kita puasa kan. Kita ingat Tuhan, Tuhan perhati kita kan. Macam-macam lagi lah hikmah ni kan. Kasih sayang. Lagi hikmahnya lagi untuk kesihatan. Kurangkan gula. Tapi kalau kita tengok hari ni, orang berpuasa, kalau nak kira puasa ni antara hikmah besar dia yang disebut ialah supaya kita ni merasai, menghayati penderitaan orang-orang susah, orang miskin. Kalau sebelum ni kita ni tak ada masalah dari sudut makanan. Nak makan apa? Boleh makan. Tak malas keluar, boleh order Grab food. Kan? Jadi bila adanya puasa ni setahun sekali, sekurang-kurangnya kita tersedar. Kita merasai kelaparan. Merasai penderitaan. Orang-orang susah, orang miskin. Agar kita ni rasa insaf. Rasa syukur dengan nikmat Tuhan sebelum ini. Dan rasa ingin membantu. Berkasih sayang. Ihsan kepada orang yang tiada makanan miskin. Itu antara hikmah utama puasa. Tapi hari ini bila nak masuk Ramadan, kita tak ingat itu semua. Bila bagi orang Kelantan lah, saya tak tahulah orang Johor ni macam mana. Kalau orang Kelantan ni bila dengar puasa, saya tak nafikan saya sendiri pun kan dalam kepala otak teringat. Nak makan apa. Sebab budaya di Kelantan ni, saya tengok dia bezalah sikit dengan negeri lain, Johor dan sebagainya. Kelantan ni, dia negeri yang kaya dengan makanan. Dan dia macam kalau bulan puasa ni dia ada makanan-makanan tertentu yang hanya keluar pada bulan puasa sahaja. Kuih-muih tertentu yang keluar pada bulan Ramadan saja. Jadi bila nak masuk Ramadan kita pun teringatlah nak makan kuih tu, nak makan kuih ni. Kan dia dah lari dah dia punya motif asal, objektif asal puasa tu. Sebenarnya puasa ni nak kurangkan makan, tapi yang berlakunya ialah bila puasa lebih-lebih makan. Ini masalah. Masalah kita. Kan? Jadi, bab hikmah ni saya rasa awak boleh buat. Ada masalah. Penetapan bulan Ramadan. Kat sini mungkin awak boleh perhatikan sikit lah. Tapi awak dah tahu sebenarnya, tapi bolehlah beri perhatian sikit. Kan? Yang asal, hukum asal dia penetapan bulan Ramadan ni, hukum cara asal dia ialah melalui apa? Melalui apa? Cepat. Bagi tahu. Respon. Saya bercakap seorang je ni. Cara yang asal untuk menentukan bulan Ramadan melalui apa? Cepat. Tengok anak bulan. Ya, betul. Tengok anak bulan ataupun ru'yah al-hilal.
Ini cara yang asalnya. Kan? Kalau tak, lepas tu pendekatan-pendekatan seterusnya itu ialah daripada ijtihad. Daripada ijtihad. Kalau ikut asalnya tengok anak bulan. Kalau anak bulan tak nampak, kena kita cukupkan 30 hari bulan Syaban. Cukupkan 30 hari bulan Syaban. Tapi kalau yang diamalkan oleh negara kita dan kebanyakan negara umat Islam hari ini ialah ada 3 pendekatan. Iaitu ru'yah yang asal, tengok anak bulan. Yang keduanya ialah melalui hisab. Kan, yang biasa dilakukan negara kita ialah gabungan ru'yah dan hisab. Ru'yah dan hisab tu maksudnya apa? Kita hitung mengikut hitungan hisab, ilmu falak. Kita hitung mengikut hitungan kita, kan, mengikut hitungan kita secara ilmu falak. Hari ini adalah merupakan hari 29 contohnya, kan. Hari ini adalah hari yang kita nak tengok anak bulan. Kan, mengikut hitungan kita. Kan, nak tengok anak bulan. Kalau anak bulan nampak, kita puasa. Kalau anak bulan tak nampak, mengikut hitungan kita pada dia ada belajar, orang belajar ilmu falak ni, saya tak belajar, kan, mengikut graf darjah. Berapa darjah pada masa pukul berapa, mengikut ilmu hisab astronominya, kan, ilmu falaknya, ke anak bulan keluar kat situ. Tapi disebabkan oleh awan, mendung, hujan dan sebagainya, dia tak nampak. Bukan tak nampak kerana anak bulan tak ada, anak bulan ada tapi dilindungi. Maka kita panggil penetapan itu melalui ru'yah dan hisab. Gitu. Ini dalil tentang kalau kita nampak anak bulan kita kena puasa. Kalau kita tak nampak, cukupkan bulan Syaban 30 hari. Daripada Ibnu Abbas, kita bacalah satu ni. Sesungguhnya aku telah melihat anak bulan Ramadan. Sabda baginda, apakah kamu menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah? Katanya, ya. Tanya baginda lagi, apakah kamu menyaksikan bahawa Muhammad itu utusan Allah? Jawabnya, ya. Sabda baginda, wahai Bilal, muazzin Rasul ni, isytiharkan kepada orang ramai, hendaklah mereka berpuasa pada esok hari. Ini dalil menunjukkan tentang tentang ru'yah tadi. Di mana kisah berlaku di zaman Rasulullah, ada seorang badui. Orang badui ni duduk di tengah padang pasir sana, berpindah randah lah kerja mereka ni, kehidupan mereka ni. Datang jumpa Rasulullah, dia bagi tahu Rasulullah dia nampak anak bulan. Jadi Rasulullah tanya dia, adakah kamu ni mengucap syahadah tak ada Tuhan selain Allah? Ya. Nabi tanya lagi. Kan, sebab apa Nabi tanya lagi? Adakah kamu bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah? Dia kata ya. Sebab apa Nabi tanya? Sebab pada masa tersebut orang Arab ni ada yang mereka ni, kebanyakan mereka ni kalau ditanya siapa Tuhan yang menciptakan alam semua ni, dia kata Allah. Cuma di samping Allah itu ada Manak, Lata, Uzza, kan, Tuhan air, Tuhan api, macam-macam ada juga macam itu, pagan, agama pagan Arab. Tapi Allah itu salah satu Tuhan mereka. Kan disebut dalam Al-Quran, kan, jika ditanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, nescaya mereka akan kata Allah. Kan? Ada juga yang menganut agama yang menganut agama Yahudi, agama Kristian, kan, Majusi, Majusi pula, Nasrani. Jadi sebab itu Nabi tanya lagi, adakah kamu ni mengaku bahawa Muhammad itu Rasulullah? Dia kata ya. Maknanya di sini ialah persaksian itu hendaklah daripada orang Islam. Persaksian melihat anak bulan itu daripada orang Islam yang adil, yang bukan fasik, yang tidak mabuk dan sebagainya lah. Jadi maka jadi Nabi perintahkan supaya kita Bilal isytihar besok adalah Ramadan. Ni ada beberapa kes. Apabila di sini kalau kita baca ada beberapa kes itu perbincangan, apabila anak bulan kelihatan di satu negeri, maka penduduk negeri ataupun bandar yang berhampiran dengan negeri yang melihat anak bulan itu wajib berpuasa. Penduduk dalam negeri yang berhampiran.
yang dekat-dekat. Ini masalah ijtihad kan, berhampiran tu macam mana. Kan? Manakala penduduk negeri yang jauh, jauh tu macam mana. Kan? Tidak wajib berpuasa. Ada ulama menetapkan tempat matlak tu bi anak bulan tu. Sebab kalau kita tengok sekarang ni takwim kita senang je. Sekarang dunia sekarang ni senang je. Sebab kita ada teknologi yang menentukan kan di kawasan Johor Bahru pukul berapa kan. Ini pukul berapa, Kelantan pukul berapa, Terengganu pukul berapa kan. Matlak dia ada tempat terbit, itu sama dari sudut darjah masa terbitnya. Kan? Tapi kalau dulu tak ada, jadi berlaku perbezaan ijtihad di situ. Sekarang senang kita tengok. Kan? Tengok masa yang ditetapkan dalam takwim. Kan? Jadi secara sekarang ni mudahnya kita tengok pada takwim itulah. Ukuran jauh dekat adalah berdasarkan kepada perbezaan matlak. Matlak ni maksudnya tempat terbit anak bulan tu. Dalilnya adalah berdasarkan, saya tak nak bacalah dalil ni jadi panjang, nak coba baca. Ini ada kes ni. Ada. Ini boleh diberi perhatian juga. Apabila puasa tidak diwajibkan terhadap penduduk negeri bandar yang jauh, lalu seseorang penduduk negeri yang telah melihat anak bulan bermusafir ke negeri tersebut, maka dia hendaklah berpuasa bersama mereka di akhir bulan, walaupun dia telah menyempurnakan puasa selama 30 hari. Ini kerana disebabkan perpindahannya ke negeri tersebut. Dia dianggap salah seorang daripada mereka, dengan itu dia mesti mengikut hukum mereka. Contohnya, di Malaysia, kita masih lagi, di Malaysia kita dah, hari ini adalah hari terakhir kita berpuasa di Malaysia. Tiba-tiba hari ini petang ni kita naik kapal terbang pergi Brunei ataupun Indonesia contohnya. Kan? Dekat sana bila kita sampai, orang sana besok dia orang puasa. Kan? Kita di Malaysia dah tak puasa, tapi bila kita dah pergi sana, apa yang patut kita buat? Kita wajib puasa ataupun tidak? Jadi di sini dia kata wajib puasa sebab kita dah masuk negeri tersebut, kita dah jadi salah seorang daripada mereka, maka kita kena puasa ikut hukum negara mereka. Ni mesti mengikut hukum negara mereka. Sesiapa yang bermusafir dari negeri yang tidak melihat anak bulan ke negeri yang melihat anak bulan, dia hendaklah berbuka berhari raya bersama-sama mereka, sama ada dia berpuasa selama 24 hari disebabkan Ramadan pada penduduk setempat hanyalah 29 hari. Maka dia hendaklah berhari raya selepas hari ke-29. Apabila dia berpuasa 29 hari, disebabkan Ramadan di sisi mereka ialah sempurna 30 hari, ataupun dia berpuasa 29 hari disebabkan Ramadan di sisi mereka telah sempurna cukup 30 hari. Walau bagaimanapun sekira dia berpuasa selama 28 hari, maka dia hendaklah mengqadhakan puasanya selama 1 hari kerana 1 bulan bukanlah 28 hari. Ni berpelik-belik lah ayat dia ni, koma noktah ayat panjang. Kan? Jadi gini je dia nak cerita. Ini sebaliknya, kalau tadi kita dah cukup pergi negeri yang tak cukup, maka kita wajib puasa. Ini sebaliknya, vice versa, sebaliknya. Kan? Negeri kita tak cukup lagi. Kita pergi ke negeri yang dah cukup. Macam mana? Maksudnya dah cukup tu maksudnya dah berhari raya. Macam mana? Apa patut kita buat? Dia kata sini, dia hendaklah berbuka, yakni berhari raya bersama-sama mereka. Sama ada dia berpuasa selama 28 hari disebabkan Ramadan pada penduduk setempatnya hanyalah 29 hari. Dia nak kena berhari raya. Cuma dia kena hitung balik lah. Di sini sebab dia ada ditulis di sini. Yang ni penting ni. Ayat dia berbelit-belit. Yang ni penting. Dia kena cek balik. Dia puasa berapa hari? Kalau dia puasa tu 28 hari, maknanya dia nak kena qadha, tambah 1 hari lagi, jadi 29. Sebab bulan ni, dia antara bulan Ramadan ni, antara 29 hingga 30. 29 ataupun 30.
Let's say dia sampai kat sana, orang berhari raya, dia kena berhari raya bersama mereka. Sebab matlak tak sama tadi tu. Kan? Jadi orang di sana berhari raya. Jadi dia kena berhari raya. Dia boleh berbuka, dia berhari raya. Cuma dia hitung balik, senang kita. Dia puasa berapa hari? Kalau dia puasa 28 hari, dia kena tambah sehari. Okey, boleh? Faham? Kelas? Senyap je ni? Faham Ustaz. Okey, bagus. Okey, ini cerita pasal qada puasa. Ini perlu diberi perhatian juga. Ini banyak kita dah lupa pasal qada puasa. Orang perempuan biasanya, dia orang biasalah bab-bab qada puasa ni. Sebab mereka jarang dapat puasa 30 hari. Ramadan, sepanjang Ramadan. Kan? Kebiasaannya ada hari-hari yang ditinggalkan disebabkan oleh kedatangan haid. Jadi biasa mereka ni dah biasa dengan qada puasa. Tapi qada puasa ni sebenarnya kalau kita bincangkan di sini, dia bukan hanya khas untuk orang perempuan saja, dia banyak lagi kes qada puasa ni sebenarnya. Jangan ingat bab qada puasa ni untuk orang perempuan saja. Okey, kita tengok. Sesiapa yang meninggalkan puasa Ramadan disebabkan sakit atau musafir, wajib mengqadakannya. Kan kita musafir. Bila ini satu isu. Sebelum ni kita belajar sebelum ni dalam bab solat jamak, dalam bab musafir kan, kita diberi rukhsah boleh jamak qasar. Kan kalau awak ingat, saya dah cerita pada kelas yang lalu. Nak jamak qasar ke, nak qasar ke, ataupun nak semayang penuh. Kan dalam perbincangan yang dalam kelas yang lepas, mana lebih utama? Siapa ingat mana lebih utama? Semayang penuh ke qasar? Siapa ingat? Penuh. Mana lebih utama? Mana lebih baik dalam bab musafir? Semayang penuh ke qasar? Alia? Kau cakap apa tadi? Kalau musafir. Kalau bab solat musafir, bila kita musafir kan kita nak semayang. Bila kita nak semayang itu sebaiknya kita qasar ke ataupun kita semayang penuh? Semayang qasar lah sebab dia bagi rukhsah kan. Tak faham dengar betul-betul. Sebab kita ambil rukhsah itu sebagai orang kata apa, mulia. Satu mengambil hadiah. Tuhan bagi hadiah kat kita. Lebih utama, lebih afdal. Kita qasar. Tak payah kita nak kata, semayang penuh lah lebih. Kan mana nak sama 2 rakaat dengan 4 rakaat, mestilah banyak pahala 4 rakaat. Ini salah. Itu dalam bab solat ada hadis, dalil tentang rukhsah itu. Nabi suruh ambil rukhsah itu adalah pemberian Tuhan. Dalam bab puasa ni jangan pakai sifir itu. Tidak ada hadis kata rukhsah begitu. Kan? Cuma dalam bab Ramadan ni, dalam bab puasa ni, kita dikatakan kita dibolehkan berbuka. Berbuka. Tak sama rukhsah dengan bab solat tadi tu. Tapi kita perlu qada. Yang tadi tak perlulah nak tambah, bila sampai tambah 2 rakaat lagi tak ada. Kita kena qada. Kalau kita boleh semayang penuh pula puasa, itu lebih utama. Kena ingat dalam bab puasa Ramadan. Jangan kata aku musafir, lebih baik aku tak puasa. Kan? Tak. Dalam bab musafir ni awak kena start puasa dulu kat rumah. Pergi dulu. Pergi dulu. Kalau rasa lapar, minum, mengantuk bawa kereta, kan? Bolehlah buka puasa dan qada pada hari yang lain, di luar Ramadan, di hari yang lain. Jangan kata, hari ni aku musafir, tak ada lapar, tak ada minum, tak ada ngantuk pun bawa kereta apa semua, kan? Balik Kelantan. Apa patut patut aku bukalah, kan? Rukhsah kan Tuhan bagi buka. Tak, salah tu. Itu salah. Jika dia tidak mengqadakannya disebabkan ambil ringan perkara ini sehingga masuk Ramadan berikutnya, apa yang dikenakan terhadap dia? Dia berdosa. Dia diwajibkan qada dan bayar fidyah. Wajib qada. Dia tinggal berapa hari? Sehari, 2 hari. Qada lah, puasa. Sehari ataupun 2 hari.
Bukan sekadar qada saja, dia kena bayar fidyah. Fidyah tu apa? Tengok sini. Fidyah. Memberi makan kepada orang fakir, orang miskin dengan satu cupak makanan asasi. Kalau tempat kita ni, nasi lah, beras. Belanja mereka makan, bagi makan. Untuk setiap satu hari. Secupak. Secupak ni sama dengan 600 gram. Apa sekarang? Saya duk cerita-cerita, saya takut saya telah ambil masa 9:12. Okey. Jika keuzurannya berterusan, sakit yang memanjang, berterusan, sehingga masuk bulan Ramadan tahun berikutnya, dia tidak diwajibkan kecuali qada dan tidak perlu mengeluarkan fidyah kerana melewatkan qada ini. Dia tidak diwajibkan kecuali qada. Berbelit-belit ayat dia. Dia sepatutnya ditulis dia hanya perlu qada dan tak perlu bayar fidyah. Cukup. Kan ayatnya berbelit-belit. Awak tengok nota. Saya komplain ni adalah pinjam orang punya nota yang dulu. Saya tak sempat nak buat nota, ambil nota daripada dulu-dulu orang pensyarah lama-lama. Mungkin pensyarah, iyalah kita ni kan tak sempat masa. Kebanyakan kita ambil copy paste je. Ambil kadang-kadang bahasa Indonesia daripada kitab Indonesia. Tak ada masa nak rewrite balik lah. Jadi awak baca fahamlah, berbelit-belit tapi awak fahamlah. Kan dia kena qada. Ya, tapi dia tak perlu bayar fidyah. Jika dia meninggal dunia dan tidak sempat qada, maka dia satu. Ada beberapa. Maka dia satu. Mati sebelum mengqadakannya, oleh itu dia tidak berdosa dan tidak perlu meminta orang lain mengqadakan bagi pihaknya kerana dia tidak melalaikannya. Dia meninggal dunia dan tak sempat qada, mati sebelum mampu mengqadakannya. Sebelum mampu dia mengqadakannya, maknanya dia sakit tu tak sembuh. Tiba-tiba mati. Kan dia dikira tidak berdosa. Sebab apa? Sebab dia bukan lalai. Kan? Yang lalai dia yang boleh qada ni. Dia bukan lalai. Okey? Dan tak perlu meminta orang lain mengqadakan. Tak perlu minta wali ataupun saudara keluarga segala kerabat dia untuk mengqadakannya. Namun awak tengok nombor ni cerita pasal wali. Siapa wali? Wali ni maksudnya family dia lah, kaum kerabat yang terdekat. Mana yang itu satu, mana dua? Oh, ni dua. Saya terlepas. Satu, mati sebelum mati sebelum mampu qada. Jadi tak ada masalah yang ni. Okey. Yang kedua, mati selepas mampu qada. Tadi sebelum ni dia mati. Tapi sebelum dia mati tu ada tempoh period, ada masa satu tempoh yang dia berkuasa puasa. Dia mampu, dia berkuasa untuk puasa. Jadi apa yang hukum yang dikenakan pada dia? Dia mati selepas mampu mengqadakannya tetapi tidak mengqadakannya. Kerana dia lalai. Ini masalah yang sebenarnya isunya kat sini. Tadi dia bukan lalai tapi dia tak sempat, tidak berkesempatan. Yang ni dia berkesempatan. Tapi dia lalai, maka walinya disunatkan mengqada, sunat wali qada hari-hari yang ditinggalkannya bagi pihak dia, ganti bagi pihak dia. Wali di sini ialah bermaksud kaum kerabatnya. Ini dalil daripada hadis daripada Aisyah, mamata wa alaihi siyamun shama anhu waliyu. Siapa mati dan dia masih ada puasa yang tidak diqadakan, maka walinya lah yang berpuasa bagi pihaknya. Jadi cerita pasal wali tadi, kaum kerabat keluarga terdekat. Tapi kalau orang lain, kita kawan ni nak buat puasa bagi pihak dia, boleh tak? Boleh, tapi perlu diberitahu kepada saudara keluarga dia, perlu diberitahu. Dan juga perlu mendapat keizinan daripada keluarga dia. Kalau keluarga dia izin, beres. Tapi kadang-kadang keluarga dia tak nak izin. Sebab apa? Dia rasa mereka lebih utama. Kan? Kenapa kau nak puasa kan? Saya anak dia. Saya yang berpuasa. Kan? Macam gitu. Yes. Tapi kalau izin beres. Tak ada masalah.
Jika dia berpuasa tanpa mendapat keizinan dan wasiat daripada si mati, ada kes si mati bagi wasiat. Kalau aku mati, aku nak kawan aku ni yang puasa untuk aku. Itu wasiat diutamakan. Maka puasa ganti tersebut tidak sah. Sebab apa? Sebab tiada keizinan dan tiada wasiat. Jika tiada seorang pun yang berpuasa bagi pihaknya, maka hendaklah dikeluarkan satu cupak makanan bagi setiap hari yang ditinggalkannya. Makanan tersebut wajib dikeluarkan daripada harta pusaka. Ambil harta dia yang ditinggalkan. Sama seperti hutang. Sebab apa? Bila orang tu mati, dia ada tinggal harta kan. Harta tu bukan direct jadi pusaka tau. Bila mak ayah mati, kan? Bukan harta mereka tu direct jadi harta pusaka kita, tidak. Kena buang dulu. Keluar, kena clear dulu. Harta tu masih lagi harta si mati. Hak dia lagi. Maka kita kena penuhi hak dia. Apa hak dia? Kalau ada hutang dia, kita kena bayar. Lebih-lebih lagi hutang dengan Tuhan. Kan? Hutang dengan manusia. Kena selesaikan juga. Hendaklah dikeluarkan satu cupak makanan bagi setiap hari yang ditinggalkannya. Makanan tersebut wajib dikeluarkan daripada harta pusaka yang ditinggalkannya. Bila dah clear semua, dah bayar hutang-hutang dia, barang ada lebih, barulah dibahagi-bahagikan sebagai harta pusaka kepada anak-anak. Sama seperti hutang. Jika dia tidak memiliki harta, maka orang lain boleh mengeluarkan bagi pihaknya dan terlepaslah dosanya. Kalau tak ada harta macam mana? Anak menantu dia ada harta, tolong keluarkan, bukan banyak pun, kan? Secupak, kan? Untuk satu hari, kan? Kawan kerabat, saudara mara. Kan? Inilah hubungan orang dalam bagaimana Islam mendidik, mengajar umat dia hidup dalam satu sistem sosial yang dipanggil ummah, yang bertanggungjawab, berkasih sayang. Kan? Tidak ada agama lain yang mengajar sebegini. Kan? Ini sistem sosial dalam Islam. Kena ingat, ini sistem sosial. Kalau ada keluar soalan, hikmah puasa dari sudut sistem sosial, kan awak boleh ceritalah ni. Bincangkan, awak boleh ambil ini sebagai poin awak. Kan? Poin awak. Sistem sosial dalam bab puasa, hikmah dia. Kan? Tolong-menolong, merasai penderitaan, mewujudkan nilai kasih sayang. Lagi, ni kalau kita tengok dalam bab fidyah ni. Kan? Apa dia hikmah dia? Kan? Mendidik umat itu bertanggungjawab dalam menunaikan hak. Kan? Hak orang lain kan kita kena keluarkan bagi. Penuhi hak dengan Tuhan, qada. Kan? Bayar fidyah. Tanggungjawab anak kepada ibu bapa. Kan? Selesaikan, langsaikan hutang mak ayah kita. Guna harta yang ditinggalkannya. Kalau dia tak tinggalkan harta, guna harta kita. Infak itu lebih utama kepada ibu bapa kita. Guna harta kita. Tolong bayar hutang ayah kita, mak kita. Hutang dengan Tuhan, bab puasa tadi. Hutang dengan manusia, tolong pergi bayar hutang. Untuk bagi pihak mak ayah kita. Ayah kita pernah berhutang duit dengan orang. Ya, kita tahu ayah kita berhutang duit dengan orang. Kan? Kita pergi bayar. Ini adalah tanggungjawab sosial dalam keluarga, sistem kekeluargaan. Tidak ada agama yang menceritakan sebegini detail tentang keadilan sosial, tentang hak tanggungjawab manusia dengan Tuhan, tanggungjawab manusia terhadap ibu bapa, terhadap tanggungjawab wali, tanggungjawab sesama Islam, tanggungjawab kita dengan masyarakat, kan? Begitu detail agama kita mengajar kita. Itu hikmah dalam bab fidyah puasa ni, kan? Dari kacamata dalam bab sistem sosial, itu poin itu penting. Okey, orang yang terlalu tua dan pesakit yang tiada harapan untuk sembuh. Macam mana ni? Orang tua, orang yang terlalu tua. Bukan sekadar tua. Kalau nak kira tua, saya pun dah tua. Yang terlalu tua. Uzur tua. Ataupun pesakit yang tiada harapan sembuh. Macam mana mereka? Apabila orang yang terlalu tua terpaksa berbuka, dia wajib bersedekah secupak makanan asasi bagi setiap hari yang ditinggalkannya. Orang tua, dia tak larat, tak mampu. Uzur kan orang tua. Kan terketar-ketar dia jalan kan. Kalau kita paksa dia puasa, tak bangun dia kan. Nak sembahyang pun tak boleh nanti. Kan? Maka
bolehlah dia berbuka. Tapi kena bersedekah secukup makanan asasi bagi setiap hari yang ditinggalkannya. Dia dan para walinya tak wajib kecuali perkara tersebut. Apa maksud dia ni? Dia dan para walinya tidak diwajibkan kecuali perkara tersebut. Oh, ayat dia ni kan ada missing. Dia tak wajib puasa maksudnya. Apa yang perlu dia buat, yang wajib, dia kena bersedekah. Itu. Tidak diwajibkan kecuali perkara tersebut. Perkara tersebut tu maksudnya bersedekah. Tak wajib dia berpuasa. Ayat dia tu. Kan? Kadang-kadang ayat ni terjemahan daripada kitab Arab kadang. Orang sakit yang tidak ada harapan. Tadi orang tua. Ya, ni pula orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Penyakit dia tak ada harapan untuk sembuh. Doktor kata apa kat dia. Walaupun tak semestinya dia tua, kadang-kadang dia muda lagi. Kan orang ada masalah sakit usus ke, sakit apa. Kencing manis ke apa ke. Benda tak kira lah sakit apa pun. Kanser ke apa ke. Kan doktor kata, kan penyakit awak ni, kan tak boleh. Kan penyakit awak ni memang ada dalam diri awak dah. Kan? Jadi awak tak boleh kena makan ubat ni, kena makan makanan, tak boleh berpuasa. Jadi macam mana? Hukumnya sama dengan orang tua tadi. Yang dalam kes orang tua tadi. Maka dia wajib sedekah satu cupok lah. Dia dibenarkan untuk berbuka dan bersedekah pada setiap hari yang ditinggalkannya dengan satu cupok makanan asasi. Perempuan hamil dan menyusukan anak. Ni perhati ni. Tolong perhati besok-besok nanti awak ni. Kan orang perempuan. Macam mana? Kalau dia mengandung hamil. Jika perempuan hamil berbuka kerana bimbang wujudnya mudarat terhadap bayinya apabila dia berpuasa, maka dia wajib qada sahaja sebelum datang bulan Ramadan tahun berikutnya. Maksudnya apa? Maksudnya dia boleh berbuka. Tak ada masalah kalau dia tak puasa. Dia boleh berbuka dan dia kena qada. Tak perlu nak bayar fidyah. Ni masuk hadis Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah mengangkat puasa orang yang musafir dan telah mengurangkan sembahyangnya, maknanya boleh kuasa. Dan diangkat puasa daripada orang yang hamil dan sedang menyusukan anak. Ini adalah keringanan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita berdasarkan hadis inilah. Sama mengandung ataupun menyusukan anak, dia mengandung dia takut keguguran. Kan dia menyusu anak bimbang kekurangan susu nanti. Jadi lalu anak itu mendapat mudarat kerana tak boleh minum susu. Kan dalam keadaan ini dia wajib qada dan bersedekah satu cupok makanan asasi bagi setiap hari yang ditinggalkannya. Ini macam berbeza dengan kes ni. Jika perempuan hamil berbuka kerana bimbang wujudnya mudarat. Baca balik. Tolong baca balik. Ada perbezaan ni tadi. Jika perempuan hamil berbuka kerana bimbang wujudnya mudarat terhadap dirinya apabila dia berpuasa, maka dia wajib qada sahaja. Dia tidak perlu keluarkan fidyah secupok makanan asasi tadi. Yang ni pula, perempuan hamil juga, perempuan mengandung juga. Dia berbuka kerana bimbang anaknya keguguran. Ada beza kat situ. Tadi bimbang kemudaratan pada diri dia. Yang ni bimbang takut gugur, bukan bimbang takut bukan bimbang kemudaratan diri, tapi bimbang takut keguguran. Kalau dia puasa. Atau perempuan yang bukan hamil tapi dia menyusukan anak. Dia bimbang kekurangan susu. Lalu anak itu mendapat mudarat, maka dia boleh berbuka. Tapi dia wajib qada dan bersedekah satu cupok makanan. Nampak ada perbezaan dia? Kelas. Tadi perempuan hamil juga tapi dia bimbang mudaratkan diri dia kalau dia puasa, maka dia wajib qada sahaja. Yang ni pula perempuan hamil. Dia tidak bimbangkan diri dia sebab apa? Dia boleh rasa diri dia ni. Beres je, steady je diri dia ni. Cuma yang dia khawatir ialah anak dalam kandungan. Takut-takut nanti gugur lah anak kan, dia fikir macam gitu. Tapi diri dia beres, dia boleh rasa tenaga dia okey apa semua. So macam mana? Dia boleh berbuka tapi dia wajib
kena keluar secupak makanan. Faham tak perbezaan? Ni antara 1 dan 2, ni antara ni dengan ni. Faham tak? Dua kes ni. Kelas, senyap je ni. Hello? Boleh Orang yang terpaksa berbuka puasa untuk menyelamatkan orang lain yang sedang diancam kemusnahan, dia wajib mengqada puasanya dan bersedekah dengan 1 cupak makanan. Ni kes apa pula ni? Orang yang terpaksa berbuka, kan? Bomba ke, polis ke apa ke, SRS ke apa ke. Berbuka puasa untuk menyelamatkan orang lain yang sedang diancam kemusnahan. Ada bala bencana, kan? Banjir ke, kebakaran ke. Kan? Biasalah bomba bulan puasa, kan? Dekat raya, biasa rumah terbakar, budak-budak main mericut. Kan terbakar rumah. Jadi bomba nak kena pergi. Kan bomba pula berhadapan dengan api. Kan berpeluh-peluh, kan dahaga. Maka kes ni dia boleh berbuka. Tapi dia wajib qada puasa dia dan bersedekah dengan 1 cupak makanan. Lepas tu dalam bab kafarah berbuka pada bulan Ramadan. Penyebab kafarah merosakkan puasa pada siang hari di bulan Ramadan. Jangan bertukar antara fidyah dengan kafarah. Jangan bertukar. Perkara ni adalah satu hukuman, satu bentuk hukuman. Dengan melakukan jima', satu bentuk hukuman yang dikenakan kepada orang yang melakukan jima' pada bulan Ramadan, suami isteri berjima' pada siang Ramadan, maka dia dikenakan kafarah. Sesiapa yang melakukan perbuatan jima' tadi pada siang hari, bulan Ramadan, dalam keadaan lupa. Dia lupa, isteri dia lupa. Sebab tu dua-dua orang lupa, tak ingat dua-dua. Jarang berlaku ni kan, kadang-kadang suami lupa, isteri ingat. Bang, Ramadan kan? Macam gitu kan. Bahawa dia berpuasa ataupun jahil pengharamannya ataupun melakukannya pada puasa yang bukan puasa Ramadan ataupun sengaja berbuka tanpa melakukan jima' ataupun bermusafir dengan perjalanan yang diharuskan dia berbuka, kemudian dia berjima', maka tidak ada kafarah ke atasnya dan dia hanya wajib mengqadakannya sahaja. Kan? Dia bulan Ramadan. Ya. Dia pergi makan nasi ataupun minum air dengan bini dia. Lepas tu dia berjima'. Maka tidak ada kifarah ke atasnya. Dia wajib mengqadakan sahaja. Siapa wajib mengeluarkan kafarah? Suami yang menjima' dan tidak diwajibkan kepada isteri ataupun wanita yang dijima'nya. Walaupun kedua-duanya bersama-sama melakukannya pada bulan puasa. Pada siang hari puasa lah. Ini kerana jenayah orang yang menjima' lebih berat, suami yang menjimakkannya. Dianggap suami yang menjimakkannya. Oleh itu, dia dianggap orang yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan kafarah. Apa itu kafarah? Awak tengok kat sini. Membebaskan seorang hamba yang beriman, lelaki atau wanita. Jika dia tidak mendapati atau tidak mampu melakukannya, maka dia hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dah puasa dah 59 hari. Ya, masuk 60, dia tak puasa. Ulang balik. Start daripada 1 balik. Berat ni. Kan? Dah puasa 57 hari. Masuk hari ke-58, dia tak puasa. Start balik daripada 0 semula. Jika dia tidak mampu juga, maka dia hendaklah memberi makan 60 orang fakir miskin. Kalau tak mampu. Yang mula-mula bebas seorang hamba. Kalau tak mampu, puasa 6 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu, jangan tak mampu menipu kan. Kalau dia mampu, kena buat. Kan? Dia kena beri makan 60 hari fakir miskin. Jika dia tidak mampu untuk melakukan semua perkara ini, kafarah itu tetap kekal sebagai kewajipan ke atasnya sehingga dia mampu melakukan salah satu daripadanya. Kan? Dia kekal ke atasnya. Sehinggalah dia mampu melakukan salah satu daripadanya. Mati begitu je, mati lekat hutang dengan Allah Ta'ala. Kan? Semua. Orang yang berjima' diwajibkan kafarah dan mengqadakan hari yang telah dibatalkannya itu dengan berjima'. Apa ni?
Para ulama berkata, seorang fakir yang mampu memberi makan tidak boleh memberi makanan itu kepada keluarganya. Begitu juga dengan kafarah yang lain. Apa yang disebutkan di dalam hadis ini hanya dikhususkan untuk lelaki itu sahaja. Ini kita tak baca hadis ni. Kita baca hadis ni, kita tahulah apa dia cerita dia. Panjang hadis ni tadi, saya ingat nak skip. Tak apalah, kita bacalah. Sewaktu kami duduk di sisi Nabi SAW, tiba-tiba datang seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, musnahlah aku. Tanya baginda, kenapa kamu ni? Jawabnya, aku telah berjimak dengan isteriku sedangkan aku berpuasa. Tanya Nabi lagi, apakah kamu memiliki hamba untuk dibebaskan? Jawapannya, tidak. Tanya baginda, apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Jawabnya, tidak. Tanya baginda lagi, apakah kamu memiliki makanan untuk 60 orang fakir miskin? Jawabnya, tidak. Katanya, lalu Nabi SAW diam sebentar. Sewaktu kami duduk dalam keadaan itu, datang seorang membawakan kepada Nabi suatu bekas yang penuh di dalamnya buah tamar. Tanya baginda, di manakah orang yang bertanya tadi? Jawabnya, saya. Sabda baginda, ambillah tamar ini dan bersedekahlah dengannya. Kata lelaki ini, apakah untuk orang yang lebih fakir daripada aku, wahai Rasulullah? Maksudnya dia ni orang fakir. Demi Allah, tidak ada orang yang duduk di antara 2 gunung ini. Yang dimaksudkannya adalah negeri Madinah. Keluarganya yang telah lebih fakir daripada keluargaku. Lalu Nabi SAW tersenyum sehingga nampak gigi gerahamnya. Sabda baginda, berilah makan ahli keluargamu. Allahu Akbar. Begitu rahmatnya agama Islam. Kan, bukanlah untuk membebankan, sesaja nak menghukum, tapi untuk mendidik. Untuk mendidik. Okey. Islam tu rahmat lil alamin. Para ulama berkata, seorang fakir yang mampu memberi makan tidak boleh memberi makanan itu kepada keluarga dia. Kalau orang fakir itu mampu memberi makan, tak boleh bagi makan kepada keluarga dia. Begitu juga dengan kafarah yang lain. Kan, kalau dia mampu bagi makan, dia kena bagi kepada keluarga dia, dia kena bagi makan, kena bagi kafarah tu pada orang lain lah. Keluarga dia tu dia mampu bagi makan, kecuali kalau keluarga dia tadi tak mampu bagi makan kepada keluarga dia, bolehlah dia bagi kafarah tu pada keluarga dia. Gitu. Orang yang berjimak diwajibkan kafarah dan mengqadakan hari yang telah dibatalkannya itu dengan berjimak. Tak payah nak sebut dengan berjimak pula kan. Orang yang berjimak. Cukuplah tu. Diwajibkan kafarah dan mengqadakan hari yang telah dibatalkannya. Kafarah itu berulang dengan berulangnya hari yang dibatalkannya dengan berjimak. Berapa kali dia berjimak? Maksudnya kafarah tu pun berulang-ulang jugalah. Berat ni. Kan? Jangan hati-hati jangan duk berdua-duaan dengan suami isteri. Dua-dua tengok TV boleh. Kan? Jangan lebih-lebih lah. Kan? Takut nanti terjerumus bernafsu pula nanti. Kan? Kena hati-hati. Ni cerita pasal puasa sunat. Puasa sunat ni saya tak nak baca lah sebab puasa sunat ni. Sunat Isnin, sunat Khamis apa semua ni kan. Awak baca sendiri. Okey, kelas 935. Awak ada kelas tak lepas ni? Ada. Kita balik semula. Bila cerita pasal puasa ni sebenarnya awak dah tahu semua bab puasa ni. Kan, bab qada pun awak dah tahu kan. Macam mana nak qada kan. Jadi yang penting dalam bab puasa ni kan bukanlah rukun puasa tu. Tata cara puasa itu dah biasa awak tahu. Yang perlu awak beri perhatian di sini saya rasa 2 kes tadi. Iaitu kes bila masa awak nak kena bayar fidyah. Dan bila masa pula nak bayar kafarah tadi. Beza antara fidyah dan kafarah tadi. Ada perbezaan dia. Satu. Yang kedua awak perlu beri perhatian dalam bab ni ialah tentang penetapan bulan Ramadan tadi. Kan? Penetapan bulan Ramadan tadi di mana ada perbincangannya di situ. Perbincangannya tentang apa? Tentang kes kalau kita berpindah tempat. Kan? Di mana tempat kita dengan tempat yang kita berpindah itu tak sama. Dari sudut puasa dia, dari sudut genap puasanya kan. Kalau kita pergi sebelah Indonesia, kita kata pergi Indonesia masyarakat mereka sudah berbuka, sedangkan kita daripada Malaysia sebenarnya masih lagi berpuasa. Jadi apa patut kita buat? Kita kena turut berbuka
Lepas tu kita kena cukupkanlah. Kalau kita baru 28, cukupkan 1 jadi 29. Sebab apa? Sebab kaedah penetapan 1 bulan dalam Islam ni antara bukan 28, bukan cukup 1 bulan. 29 baru cukup 1 bulan. Ataupun 30. Okey? Gitu. Sebaliknya, kalau kita ni pergi ke tempat kita sudah berbuka, tapi kita sampai dekat Indonesia tu, di Indonesia tak berbuka. Tapi kita tahu, isteri kita dah telefon, oh abang, besok besok kita raya lah kat sini kan. Penyimpan Maha Besar Raja-Raja dan Istihar tadi. Kan besok raya. Kan? Kita baru sampai dekat Indonesia. Dan Indonesia tak beraya lagi. Maka kita kena berpuasa ikut hukum setempat. Gitu. Faham? Okey? Boleh? Kelas? Boleh. Okey. Ingatan saya sekali lagi, insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan buat ujian. Ujian mula dengan bab awal sampailah pada bab puasa tadi. Okey, simple saja. Jangan takut-takut. Benda banyak awak dah tahu ni kan, puasa. Taharah pun awak dah tahu apa itu air mustakmar, apa itu air mutlak. Kan? Kalau saya nak buat soalan objektif, kan bab air tadi. Air mutlak adalah air A, air yang telah digunakan. B, air sungai yang mengalir. C, tu macam sekolah rendah sangatlah kalau soalan macam gitu. Kan? Awak janganlah fikir soalan macam gitu pula, awak nak kena baca jugalah, senang-senang pun nak kena baca juga. Boleh? Kelas? Okey, baca sampai bab puasa tadi. Nanti lepas ujian nanti kita akan sambung bab seterusnya lah. Okey, saya sudahi dulu dengan wabillahi taufik. Sebelum tu siapa yang baru masuk tadi tu, tolong buka e-learning, scan QR code. Okey? Ni Nurin Aisyah, Nurizati ni. Okey, yang lain-lain senyap sampai aku sudah tak nak buka dia punya online kamera dia ni. Buka. Next time bila saya buka sebab saya nak cam muka awak. Awak tahu tak kelebihan orang yang saya cam muka dia? Bila saya nak bagi markah tu kadang-kadang saya